Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma amin. Yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Haji Nazri, Tuan Imam, Tuan Haji Basir, seluruh jawatan kuasa, surau-surau di Jumaat dan ikhwan, pimpinan-pimpinan masyarakat, ayah-ayah, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sekali lagi bersua, bertemu untuk sama-sama insya-Allah dalam ruangan masa antara Maghrib dan Isya ini sama-sama kita manfaatkan insya-Allah untuk sesi tahsin dan talaqi Al-Quran. Kita berhenti hari itu sampai surah Al-Ikhlas dan insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pada pembacaan bagi surah Al-Masad insya-Allah. Dan sebelum itu saya ingin membawa dan juga berkongsi sedikit dengan tuan-tuan bahawa dalam pembacaan Al-Quran ini kita berada pada beberapa keadaan di mana kita perlu memberikan hak dibagi hak dalam bahasa Arab bagi tajwid ini ialah i'ta' kulli harfin haqqahu wa mustahaqqah. Maksudnya setiap huruf yang ada dalam Al-Quran yang kita lalu dalam pembacaan kita yang kita baca itu, dia ada hak dia. Kita tidak boleh tinggal bunyi dia. Sebagai contoh tuan-tuan, dalam surah Al-Mulk yang kita baca selepas solat Isya setiap malam insya-Allah, kita ada satu perkataan di mana Allah sebut wa yaqbidna. Wa yaqbidna ada perkataan. Tentu bercarilah ayat mana kan wa yaqbidna. Kita dapati ramai juga dalam kalangan kita apabila menyebut nun tersebut tak bunyi. Dia hanya bunyi waya, wabiu, nun tak bunyi. Dia kata nak bunyi, jangan tak berhenti tu. Bila berhenti, walaupun kita wakaf, kita masih ada hak. Hak tu kita perlu tunaikan. Dia bunyi tapi bukan bunyi yang sempurna. Bukan bunyi yang ada marih, tetapi bunyi dia mati. Macam juga kita berhenti min qabl. Lam tu bunyi tapi bukan lam berbaris. Lam yang bunyi pada sifat dia. Wa yaqbil sikit. Kalau kita boleh perasan apabila dia hanya bunyi buat saja. Bunyi buat wa yaqbil nun tak bunyi. Itu tidak tepat pada bacaan kerana kita telah menggugurkan hak bagi huruf nun tersebut. Ini kita katakan Quran tuan-tuan. Jadi insya-Allah alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah tuan-tuan dan saya kita diberi kesempatan untuk kita katakan diberi melazimi, mulazamah. Insya-Allah mudah-mudahan jadi istiqamah. Kita sentiasa berada dalam majlis-majlis ilmu macam ni tuan-tuan, ikutlah kelas Quran banyak lagi bagus. Kerana insya-Allah kita akan jumpa. Saya yakin akan ada ilmu-ilmu baru yang kita akan jumpa dan insya-Allah menjadi pedoman buat kita semua insya-Allah. Jadi tuan-tuan, pada minggu yang lalu sesi yang lalu kita berbincang sedikit, ada pertanyaan daripada salah seorang peserta ataupun sahabat kita berkaitan dengan kalimah Allah, yaitu yang kita sebut sebagai lafaz jalalah. Ini lafaz jalalah Allah. Pada lafaz jalalah ni kita tengok kalau dalam tulisan biasa dia ada satu di sini. Pada kita
Di sini panjang, mesti ada tanda mat tu, mat kecil, kan? Mat pendek, mat pendek lah, mat kecil ni. Okay. Tetapi dalam resam Uthmani tak ada macam ni. Dia macam ni. Jadi macam mana bacaan tu, adakah pendek ataupun panjang? Ini sudah menjadi kaedah yang tuan-tuan mungkin pernah jumpa dalam Al-Quran. Al-Quran kita ni ada dua jenis. Kita pasti dalam surah kita ada ataupun tidak. Al-Quran resam imla'i, Al-Quran ataupun namanya Quran Majid dulu. Ya, dan sekarang ni yang kita baca adalah Al-Quran resam Uthmani. Dia ada dua versi berbeza. Kalau kita tengok di sini, ini adalah kaedah dipanggil kaedah resam Uthmani. Bacaan dia akan jadi begini. Allah. Kalau kita baca itu Allah. Kadar panjangnya dengan dua harakat ni. La. Dia bukan Allah. Jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Sebab kita sudah umum mengetahui kaedah bagi sebutan lafaz jalalah, alif lam yang satu, lam yang kedua ni, lam yang ni dia mesti panjang dengan dua harakat. Cuma pada kaedah resam Uthmani sahaja, kaedah dia macam ni. Ini nak bincang panjang, nanti saya akan kongsi dengan tuan-tuan insya-Allah. Perbezaan-perbezaan yang ketara dalam resam Uthmani dengan resam imla'i. Sebagai contoh, ada tempat-tempat tertentu. Ini dalam resam Uthmani ni kita katakan special sebab kita dapat tahu ada tanda-tanda, ada simbol-simbol yang dah bagi tahu cara baca, tapi kita yang tak faham. Kan? Contoh tuan-tuan, pada atas alif ada tanda macam ni. Dipanggil sifrun musawwadah, sifrun mudawwarah musawwadah. Bulat yang hitam ini, yang bulat, ya. Bulat yang hitam, bol di sini. Kita tengok di sini, dia ada alif di sini. Pada perkataan satu tempat saja, tempat yang Quran. A'jamiyun wa Arabi. Ya, okey. Kita jumpa pun biasanya kalau kita talaqi Quran ataupun kita buat tadarus tahun sekali kita jumpa. Kalau kita yang mulazamah, kita melazimi baca Quran setiap bulan kita khatam, kita akan jumpa. Okey, di sini ada baris hamzah ini berbaris di atas. Yang ni pula ni nak baca macam mana? Yang ini dipanggil tanda-tanda yang berada pada resam Uthmani. Ada pula alif, contohnya, ya, dia ada bulat di sini, ada bulat di sini. Bulat ni pula bukan bulat macam ni. Dalam surah Al-Insan kita jumpa kan, dia bulat juga, tapi bulat dia lonjong sikit macam tu. Ini tanda-tanda dia. Ya, tanda-tanda yang insya-Allah kita akan sama-sama kongsikan dengan tuan-tuan berkaitan dengan tanda-tanda, simbol-simbol yang terdapat dalam Quran resam Uthmani yang memudahkan kita baca insya-Allah. Dan empat ni, lafaz jalalah ni, dia adalah kaedah resam Uthmani. Kaedah resam Uthmani. Okey. Dan ada tempat-tempat tertentu yang tulisannya adalah ya, tetapi tak ada titik. Pada kita ya mesti ada titik. Betul tak? Kalau ya mesti ada titik. Tapi ada perkataan-perkataan tertentu yang ya tersebut tak ada titik. Akhirnya kita pun confuse. Nak baca ya ke? Nak baca alif? Itu kaedah-kaedah dipanggil pada kaedah resam Uthmani. Dia berbeza dengan resam imla'i. Resam imla'i ialah macam dulu Quran namanya Quran Majid, cetakan Pakistan tak silap saya, dalam era sebelum 90-an, 80-an, 70-an. Dulu-dulu kita belajar mula-mula dulu. Mungkin zaman tuan-tuan haji memang sempatlah dengan Quran tu. Yang itu kaedah resam ikut tulisan, ikut sistem tulisan. Yang ni berbeza. Ini kaedah resam yang diasaskan oleh Sayyidina Uthman. Dia ada kaedah berbeza. InsyaAllah ada sesi itu sesi. Nanti saya akan buat sedikit nota ataupun kesimpulan. Kita bincang waktu saja. Kalau bincang waktu malam ni, pakai habis lampu saja. Boleh insyaAllah. Jadi saya nak menjawab yang ada soalan hal itu. Kenapa pada alif lafaz jalalah Allah, baris tersebut tanda di sini bukanlah tanda alif mat. Dia bukan macam ni. Dia macam ni.
Alif Al-Fathah. Dan kita sedia maklum, kita takkan baca dengan satu harakat. Kita baca dua harakat di sini. Jangan kita baca satu harakat. Bismillah, la. Sebab tu kalau kita sebut Allah, kita sebut Allah dua harakat paling kuat. Ya, kalau kita orang yang azan, azan dia special sikit. Dia boleh ulama sebut sampai 14 atau 16 harakat. Kita juga jadi imam, kita boleh sampai 14 harakat. Maknanya di antara takbir intiqalat, bawah kita contoh kita sujud, kita nak bangun Allah sampai kita qiyam pada rakaat seterusnya boleh sampai 14 harakat. Itu dia punya kadar panjang Allah tu. Okey tuan, insya-Allah. Ada soalan tuan? Tentang perkara tu? Ya. Macam mana? Tahlil. Pada perkataan? Contohnya pada ayat ni. Tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Sepatutnya dua harakat. Tetapi yang sebab tu ulama bincang bahawa perkataan Allah ni memang semua orang tahu dia dengan kadar dua harakat. Tetapi yang kita bergaduh bab tu sampai kita tak sah pula solat dan sebagainya. Ya, la ilaha. Sebab tu saya sendiri kalau sekiranya untuk kita nak tasbih, kita nak takbir, kita nak zikir-zikir ni sebab kita sebut nama Allah. Jadi kita sebut tak perlu laju. La ilaha illallah. La, biarlah kata imam di dalam ilmu. Biasa orang cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kita nak sebut nama Allah, sebutlah slow-slow, kan? Sebutlah bagi sempurna. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua harakat paling kuat. Kalau dia hujung dia bagi sampai 6. Sama juga subhanallah, subhanallah, dengan subhanallah. Sebab dia sudah mengubah perkataan itu. Walaupun pada dasarnya masih menyebut lagi perkataan itu, tetapi dia sudah terlampau cepat. Dia tak sempurna satu kata. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allah. Itulah saya. Ya, kalau saya ditanya begitu saya sendiri pun kalau kita bertasbih dan sebagainya kita lebih selesa untuk menggunakan cara yang lebih tenang dan tidak laju pada penyebutan zikir tu. Wallahu a'lam. Jadi, ya ada? Macam mana saya nak tanya kan? Saya punya ni selalu sangat wakil, jadi nak tanya segan kan? Okey. Sebab bila kita kata panjang pendek itu, maksudnya umum maklum dia tidak memberi mudarat pada maklum. Okey. Ya, untuk pendek. Tetapi mungkin kelemahannya dalam aspek kesempurnaan. Okey. Tapi kadang-kadang dia jadi macam satu isu. Kadang-kadang orang ni kata begini, orang ni kata begini, soalnya dia macam satu isu pula kan, macam sesuatu yang berat. Okey. Maksud saya kata begini, contohnya bila kita katakan macam isu sekarang lah, orang sebut zikir Allah, orang kata tak boleh, ada setengah ulama kata boleh. Maksud saya benda tu sebenarnya taklah satu isu yang besar sangat. Okey. Tapi seolah-olah macam dia berperang pula kan. Wallahualam. Dia pada saya dia macam ni, itu pada pandangan saya lah. Sebab kadang-kadang kita kata ada setengah-setengah ni kita nak membangkitkan isu-isu kecil. Kata ala kecil dia ni buat apa ni. Kita kalau kita lihat dari sudut perdebatan dan juga kita nak perbalahan, kita akan nampak isu tak perlu ditimbulkan. Tapi kalau sudut ilmu, kesempurnaan amalan kita kena timbulkan. Macam contoh kita katakan bacaan tadi. Subhanallah. Kalau kita baca bahasa Arab, Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah. Jadi subhanallah, cacian kepada Allah. Memang kita nampak suburis la tasubbu Nabi kata dengan kamu mencaci. Subhanallah. Sebab bila laju, sebab tu kita katakan benda tu kecil, memang kecil. Kalau sebab itu ulama pun mengkategorikan kesalahan ataupun ketidaksempurnaan pada kadar harakat. Contoh panjang, pendek, dengung, tak dengung. Itu bukanlah kesalahan yang besar. Orang tanya salah tak? Salah. Tapi tak besar. Sebabnya dia adalah bila kita baca Quran,
dua benda yang kita nak jaga dan yang disebutkan ulama ialah hifzul lisan minal lahan, jaga lidah daripada salah. Salah dia ada dua, salah besar, salah kecil. Salah besar rosak solat ataupun rosak bacaan, berdosa kita kata. Tapi kalau salah kecil ni, contoh ada panjang pendek, kita yang tu kalau kita kata memang dia adalah kesalahan kecil dan kita tak perlu nak besarkan. Tapi pada saya bila kita belajar Quran dan kita ke arah menyempurnakan bacaan, kita kena teliti. Macam kita belajar mana-mana ilmu, kita nampak ini simple, dia macam orang tacak rumah kan. Kalau orang biasa buat, kita nampak tak apa okey kan. Tapi kalau kita ni specialist, kita nak jadi specialist bidang tu, kita kena teliti benda tu. Sama juga dalam bacaan Quran. Kalau kita nak teliti, kita jadi orang yang lebih teliti pada bacaan, kita kena perhatikan walaupun benda tu kecil. Walaupun kita kata ini biasa saja. Macam tadilah kita sebut awal tadi, wa yaqbil, nun tak bunyi, wa yaqbil bunyi sikit, yes, itu hak. Itu teliti dia. Itulah dari sudut tu pada pandangan saya lah secara pribadi. Jadi tapi secara akademik dia, kalau secara hukum dia, kalau orang tadi secara fiqh dia, macam mana? Dia berdasarkan yang tadi tu lah. Mana kesalahan ni kesalahan kecil. Dan baru-baru ni pun ada isu juga yang dibincangkan di antara hukum tajwid dan hukum fiqh. Apa kesan dia pada bacaan ni? Adakah membatalkan solat? Kalau wakaf kat sini aku panjang sikit cerita dia. Tapi nak ceritanya pada kita, pada saya, adalah kita ke arah untuk tahsin, memperelokkan, dan kita nak perincikan bacaan kita tu jadi lebih baik. Itulah. Ya. Adakah kalau kita orang awam, maksudnya itu dianggapkan sebagai satu yang cukup penting? Untuk orang awam, ialah dia kategori orang awam ni pun kita kata dia kita nak tengok kategori macam mana. Adakah orang awam tu yang memang tak baca Quran, ataupun orang awam ni macam kami lah. Tapi saya pada kita yang belajar Quran, kita adalah peringkat. Saya pun orang awam juga. Orang awam maksudnya kita yang secara umumnya kita sedang menekuni ilmu ni. Jadi kita kena, pada saya kita kena perincikan bab ni. Tapi kalau orang awam umum yang luar sana, yang mungkin kita katakan bukanlah tak jarang hadir ke kuliah dan sebagainya, maknanya tak baca, jarang baca Quran, itu kita kata itu part lain lah. Tapi kita, jadi kalau orang yang macam tu macam mana? Ya macam tu tetap salah, tetap salah. Tapi dia macam kita, untungnya tengah belajar ni, kita salah tapi kita, sebab tu Nabi kata yang dikatakan orang yang dapat dua pahala, wa huwa alaihi syaq, yang kata dalam hadis. Orang yang tetap menekuni baca Quran ni, salah tapi dia baca kok. Ada orang salah dia tak baca lah. Dia salah, dia tahu dia salah, dia tahu dia baca Quran tapi tak nak ngaji pun. Ada juga macam tu. Tapi yang kita insya-Allah walaupun salah, tapi kita tetap nak baca Quran. Nabi kata dua pahala. Salah tu salah, tetap salah, tapi kita dalam tempoh nak belajar tu ada pahala dia. Jadi orang awam kita tak apa, kita cuba untuk nantilah kita untuk cuba untuk dekatkan dia orang lah dengan Quran. InsyaAllah. InsyaAllah kita sambung malam ni surah Al-Masad, dan saya akan ulang sedikit bagi surah Al-Ikhlas. InsyaAllah kita baca sama-sama, dan seterusnya kita akan baca surah Al-Masad insyaAllah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Fi jidha hablum min masad. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Sebelum saya teruskan bagi surah Al-Masad, sedikit peringatan kepada saya dan tuan-tuan. Bagi 3 surah yang kita bacakan sebelum ini, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan surah An-Nas, menjadi satu amalan insya-Allah. Saya yakin dalam kalangan kita ada buat amalan ini. Cuma peringatan pada kita semua. Nabi jadi amalan kepada Nabi. Sebelum Nabi tidur, Nabi akan baca 3 surah ini. Nabi akan tiup di tapak tangan Nabi dan Nabi sapukan ke seluruh badan Nabi yang sampai tangan. Sebelum Nabi tidur gunakan. InsyaAllah kita bacakan 3 surah ini. Dan Nabi juga sebut, jadikanlah ia sebagai amalan dalam setiap selepas fi kulli duburi kulli salat. Setiap kali selepas selesai semayang. Habis semayang, kita nak tutup dengan doa, kita boleh baca ketiga-tiga surah ini, insyaAllah. Ya. Dan juga ketiga-tiga surah ini juga dijadikan sebagai surah amalan untuk elakkan daripada sebarang bentuk bala, bencana, fitnah dan sebagainya. Juga insyaAllah boleh dijadikan amalan. Tuan-tuan, surah Al-Masad, kita tengok ayat yang pertama. Okey, saya akan baca, tuan-tuan ikut sekali lagi dan kita akan rincikan mengikut hukum ataupun kaedah bacaan yang terdapat pada ayat tersebut insyaAllah. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Silakan. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okey, alhamdulillah. Ayat yang pertama, tabbat. Okey, ta ni tuan-tuan, ta ni ini kaedah bacaan, insya-Allah ke arah tahsin atau elok bacaan kita. Ta ini adalah satu daripada 10 huruf yang dipanggil huruf mahmusah ataupun huruf mahmus yang sifatnya berdesir. Kita panggil berangin lah, kita berangin berdesir. Ta bunyinya sikit. Tetapi pada huruf-huruf yang 10 tadi itu, ya tuan-tuan boleh baik nanti malam ni Google insya-Allah. Tajuknya adalah mahmus. Huruf mahmus ada 10. Antaranya huruf ta. Yang ketika mana mati saja. Kalau berbalik, tak. Dikecualikan daripada kita. Jangan kita baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim an'amta 'alaihim. Ini tak boleh sebab dia berbalik. Berbalik dia kecuali daripada kaedah mahmus ini. Dia bila mati saja. Walaupun demikian ada juga yang membaca dengan bunyi yang sedikit berangin sebab sifat dia ada pada tempat makhraj tu menyebabkan dia berlaku, kemudian ada sifat mahmusah ni. Okey, tapi secara umum dia ta ni bila dia mati dia bunyi berangin. Tabbat yada. Okay, saya selalu gunakan istilah satu sentuhan bunyi sahaja. Jangan tabbat.
Panjang, tak boleh. Jangan panjang apa itu. Tabbat yada. Tidak panjang. Dia satu sentuhan hamil. Tabbat yada. Ya, itu kan satu sentuhan bunyi. Yada. Pada huruf dal sedikit saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Pada huruf dal ni kita ada, sebenarnya kalau kita perhatikan dia huruf dal ni, dia ada dua kaedah sebutan ataupun dua cara orang menyebut. Orang Melayu Malaysia biasanya sebut dengan kaedah yang pertama yang bunyi de, da, di, du. Kalau tuan-tuan kita perhalusi dan perhati malam ni balik dengar YouTube ataupun bacaan-bacaan Quran daripada imam-imam Mekah dan sebagainya, mereka menggunakan kaedah dal yang kedua, iaitu bunyinya da, da, di, du. Kita da, di, du. Arab biasanya da, di, du. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal di. Dia bukan ihdi. Ya, kalau di, itu dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Ada yang orang dia, tapi kita cuba untuk dekatkan sikit dengan kaedah Arab tersebut. Sebab dia back to kembali kepada kaedah dipanggil pronunciation dan sebutan dia. Kaedah dipanggil fonetik sebutan bagi setiap huruf dal ini biasanya dibunyikan dengan da. Ya. Iyyaka na'budu, du, ihdi, da, di, du. Dia bukan da, di, du. Itu dua-dua boleh pakai. Ya, ada yang menggunakan dengan kaedah da, ada yang membaca dengan da. Tapi kalau kaedah Arab kita baca dengan da. Contoh di sini. Tabbat yada, yada. Tabbat yada. Munfasil dengan kadar 4 atau 5 harakat. Kita dengarkan jam minimum 4 harakat. Bentar ya, insyaAllah. Abi, 2 harakat Abi kita sebut tadi. Yang kata ya, yang tak ada titik. Dia ya tapi tak ada titik. Kalau dalam tulisan biasa, dalam bahasa Arab, dia kaedah imla'iyah, kaedah bahasa Arab, dia mesti ada titik di situ. Tapi bahasa Usmani berbeza. Yang ni adalah ya, tapi dia tak ada titik. Tak ada titik. Dia adalah ya. Okay. Lahabiu, biu, itu namanya idgham ma'al gunnah. Kalau disebutkan secara detail lagi disebutkan idgham naqis. Idgham. Ada orang yang kata ni idgham, saya kenal sebagai idgham saja. Idgham ni macam ni. Idgham bertemu antara huruf dengan huruf ada idgham, ada 3 atau 4 bahagian idgham. Idgham dalam bab nun ada 2 jenis idgham. Idgham dalam bab mim pun ada 3 jenis idgham. Jadi tak boleh guna nama idgham dia. Tapi secara umum kita yang baru belajar dalam tengah belajar ni tak ada masalah. Kita guna dulu idgham. Nak detail kita kata nama dia Mat. Tapi Mat dia sebenarnya ada Muhammad Fauzi, tapi kita panggil dia Muhammad saja, tak apalah. Kan? Okey, sebagai anak baru nak kenal. Ya ni. Nak tahu dia bunyi apa ni dalam apa tu, kita tengok dia baris dah. Kalau baris dia ada sengit. Betul. Okey. Kalau baris dia sama, maknanya dia gignya. Ya, okey. Baris dia 2 sengit, dia bingung lagi. Okey. Itu antara kaedah dan teknik dia. Tapi dia bukan untuk idgham al-qullah saja tu. Contoh kita tengok contoh lahabium. Okey. Tu kaedah yang disebut tadi adalah ya. Okey. Dalam tu kata kita sebut tadi, dalam bahasa Usmani dah ada tanda lah, tapi kita tak perasan. Berbeza dengan imla'i bahasa Melayu tak tahu. Contohnya di sini, kalau baris 2 yang tak sama, kita gunakan nama tak selari. Ya. Yang satu lagi baris 2 sama. Kita tahu perasaan apa kan ada. Ya. Yang ni confirm hukum izhar. Confirm ni. Tidak syak lagi. Tidak syak lagi. Memang izhar. Macam contoh kita sebut wadiyan
Dalam surah apa tadi? Surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin. Baris dua tersebut sama ni, selari. Yang ni tak selari. Yang ini dia ada lagi, berada yang ini izhar, yang ni ada 4 yang hukum lagi. Dalam bab tamyiz lah. Sama ada mungkin boleh jadi idgham ma'al gunnah, boleh jadi idgham bila gunnah, boleh jadi ikhfa, boleh jadi itlaq. Tapi macam yang disebut tadi, kalau dia jumpa waw, dia jumpa ya, dia jumpa mim, dia jumpa nun, ini idgham ma'al gunnah. Sebab tu kita kata tadi, kalau kita nak kenal secara awal dia, nak kenal tanda dia, dia ada baris dua, tengok baris dua. Kalau baris dua di hadapan, dia tengok kalau dia 99 macam tu dengan 69. Kita macam itulah mudah. 99 dengan 69. Yang ni adalah izhar. Yang ni yang ni 4 hukum tadi. Kita tengok contoh, kita tengok kalau dalam ayat yang pertama surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahadun. Qul huwallahu ahadun. Yang itu adalah dia kalau kita sebut sini dia bukan izhar di situ, tapi dia selepasnya bukan hukum idgham ataupun bukan hukum ikhfa. Kita dah cerita hari itu apa kaedah bacaan dia kan. Kita dah baca di situ ada nun muqayyah ataupun kita panggil intiqaq sakinain di situ. Okey. Jadi insya-Allah. Okey, jadi maknanya antara tanda di sini kalau kita tengok memang betul baris dua yang tidak selari ini dia ada hukum 4 di situ. 4 hukum yang ada. Kalau baris dua sama, confirm dari izhar. Okey, alhamdulillah. Kaedah bunyi dia tabbat yada abi lahab wa tab. Lahab, jangan lahab wa. Dia bunyi dia tak dunun tu bunyi, tapi dia tak masuk. Yang kata idgham ni, baris dua bertemu dengan waw. Di sini namanya idgham, namanya idgham. Ma'an ni maknanya beserta. Gunnah ni adalah dengung, masuk dengan dengung. Maknanya masuk di sini macam mana masuk dia? Kalau masuk tabbat yada abi lahab, masuk dia lahabiu wa tab. Itu masuk. Lahabiu masuk. Tapi dengung tabbat yada abi lahabiu dia dengung situ. Tadi masuk saja biu wa tab. Itu adalah masuk biu wa tab. Dia masuk dengan dengung. Itu biasa dia. Kalau kita katakan dengan huruf ya pun sama. Mi yaum. Maknanya masuk dengan dengung. Kalau masuk saja jadi lahabiu wa tab, dia pendek sangat. Dia tak bunyi dengung dia. Ada setengah pula dia kata dia dengung lahabiu wa tab. Tak kena. Sebab dia telah mengizharkan bunyi dia. Dia hanya jelas saja. Dia tak masuk dan tak dengungan. Okey. Nampak saya malam ni dia tak dapat nak habis satu surah yang nampak kita. Pendek dia rendah ni. Pendek tapi nak kena cerita. Takut lagi kita tinggal. Boleh tak? Biar lama atau biar lambat asal selamat. InsyaAllah. Dah bukan masalah tu ni. Memang kalau kelas Quran mana-mana pun memang kita nak kenal kan. Tapi insyaAllah. Okey, mungkin kita tengok sampai ayat 2 saja malam ni insyaAllah. Okey, satu lagi adalah pada di sini kita bincang itu ada Haji tengah tu. Haji kat Telana. Okey, pada minggu lalu, sesi yang lalu tentang qalqalah ni. Ini qalqalah dalam kategori ada ulama Quran sebut ataupun ulama tadi sebut dalam kategori qalqalah kubra. Ada yang menyebut qalqalah akbar.
Ada yang memberikan kategori 3 bahagian, ada begini dan 2 saja. Okey. Tak apalah, saya suka untuk perincikan sikit bahawa ini adalah kategori yang ketiga. Bahagian yang ketiga qalqalah akbar. Maknanya bunyi yang lebih kuat. Kalau kita berhentikan contoh dalam surah surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, lam yalid wa lam yalid, sikit dah pendek bunyinya. Itu yang paling kecil ataupun yang paling ringan bunyinya. Walam yulad, bunyinya sedikit kuat. Itu namanya kubra. Yang ini pula macam kita bincang hal itu, dia adalah dia ada tabba. Jadi asal kita pecahkan dari sudut bunyi dia dah jadi begini. Apabila kita wakaf di sini, kita akan buang, dia tak jadi barang lagi dah. Dia akan jadi mati kedua-dua ni. Watab, ada orang bunyi, ada orang baca, dia tak bunyi langsung hujung ni. Watab. Buah dia hilang. Watab. Kalau kita mencari buah dia tak mana kan? Tak ada apa. Maknanya sifat tu tak ada. Sifat tu. Ya? Jadi di sini, kita sebab tu kita sebut tadi, kita kena raikan ni. Raikan, maknanya ada 2 ba di sini bunyinya lebih kuat ataupun qalqalah kubra. Tabbat yada abi lahabin watab. Dia bunyi bukan watab. Dia ada macam ada selang sikit, tapi jangan panjang. Yang panjang. Watab. Jauh. Dekat ya. Watab. Di sini ni bunyi b saja. B ni adalah sifat dia. Jadi gabungan kedua-dua ni adalah pada dia panggil qalqalah akbar. Boleh tak? InsyaAllah. Okey. Sama-sama kita baca sekali lagi insyaAllah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Wa tabb. Ya, sekali lagi tadi insyaAllah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya terlupa, pada ayat pertama ni, pada yada, yada tu kita jangan baca terlampau buka mulut belakang. Yada, yada, ataupun yada. Kalau kita buka luas, dia jadi dipanggil syatul fatah. Maknanya bukaan yang terlampau luas. Dia tak salah, bukan salah, tapi tak kena pada dialek. Macam orang Kelantan, dia cakap Kedah. Dan orang Kedah cakap Kelantan, dia bunyi siap. Kita tahu, ni bukan orang Kedah ni. Kita tengok macam tu ada contoh. Kan? Dia pipi sampai ujung, kita tahu dia bukan orang dia. Dia tak boleh kata benda yang tak kenal. Sama juga dalam ni, maknanya dia bacaan tu dia macam Arab, dia tak terlampau da. Ya. Tabbat yada bukan da. Dia jangan keluarkan da. Macam kita juga dalam Allah. Dia Allah. Dia Allah. Dia jangan terlampau luas. Okey ya, insyaAllah. Ini ayat yang pertama, alhamdulillah. Kita masuk ayat yang kedua, insyaAllah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ma
Okey, ayat yang kedua ni tuan-tuan, pada kadar panjangnya sama dengan kadar panjang tadi. Ialah okey. Sebenarnya pada bab mat ni panjang dan besar, ada berbelah hukum. Saya insya-Allah tengah susun satu buku dan modul lah sebenarnya Quran secara dia punya mulawat bertajwid. InsyaAllah ada rezeki dapat siap, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan masuk dengan surah-surah ni. Dia ada sebenarnya secara umum ada 44 hukum, termasuk semua ada 3 bahagian. 44 hukum termasuk dengan qalqalah, mahmuz, semua ni 44. Jadi kita letakkan 3 bahagian, ada warna dia hijau, kuning, biru. Saya gunakan di Madin dan Malim. Kita gunakan untuk kaedah warna ni. Kita ada buat iklan dan Malim. Okey. Jadi pada mat ni kadang-kadang kita akan nampak nak bagi mudah dia ada saja tanda ni, contohnya kita tengok ada tanda ni atas alif. Ni dah mat. Ada tanda ni, kita bagi tanda ni. Mungkin kita tak perasan bahawa ataupun kita confuse. Ada ha di sini contoh. Ya, ha. Antum. Okey, contoh ni, yang ni kita nampak, kita belajar hukum tajwid, kita kata apabila alif ni tanda panjang ni satu kalimah, dia adalah mad wajib muttasil. Mad wajib satu. Tapi yang ni bukan mad wajib. Yang ni adalah mad jaiz. Sebab dia asal dia berpisah. Asalnya begini, ha antum. Ini cerita lain lah. Cuma nak senang, nak mudah, bila kita jumpa dalam Quran, ada tanda, kita katakan tanda awam macam tu. Ada tanda ni, ini panjang. Sama ada panjang tersebut dengan kadar, kita tengok minimum dia tuan-tuan 4, 5 atau 6. Itu je. Dia takkan jadi kurang daripada ni. Dia takkan jadi lebih daripada ni. Kalau yang paling panjang adalah mad lazim kalimi ataupun harfi musaqqal, 6 harakat. Tapi kalau lain-lain, tuan-tuan jumpa dia tanda ni 4 atau 5 harakat. Secara umum kita kesimpulan adalah 4 atau 5 harakat saja. Jadi kita jangan terlalu pendek. Kita kena jaga di situ. Bunyi ghain ni tuan-tuan, dia tak sama. Kadang-kadang dia walaupun bentuk dia sama dengan ain, tapi bunyi dia bukan bunyi ain. Bunyi ain bunyi ghain dia bunyinya dia panggil bunyi yang bunyi menaik, bunyi isti'la, bunyi meninggi, sebutan meninggi. Dia ada dua jenis sebutan isti'la dengan istifal. Huruf-huruf selain daripada 7 huruf isti'la ni, selebihnya adalah 22 ataupun 21 lagi adalah huruf-huruf istifal yang menurun, yang bawah. Isti'la ni tinggi. Contoh daripada huruf kha, huruf sad, huruf dad, huruf ghain, sebab tu bila kita baca surah Al-Fatihah, kita tak boleh baca ghairil maghdub, bunyi kuat qalqalah, itu jadi qalqalah. Dia bukan qalqalah. Isti'la ni bukan qalqalah. Ada huruf isti'la yang qalqalah. Ya, itu dalam bab kita akan bincang nanti. Okey, jadi di sini bunyi dia cuba dengar. Kita bunyi menaik. Na dua harakat. Maka itu insyaAllah kita boleh latih lagi insyaAllah.
anhar. Ini pun sama juga tuan-tuan. Kaedah dia, kalau nun mati dalam bacaan Quran, bacaan dalam tulisan ada tanda mati itu confirm izhar. Macam tadi kalau bagi dua yang apa itu tanda izhar. Yang ni nun mati ada tanda sukun itu confirm izhar. Jadi kita jelaskan. Anhu maluhu hu itu dua harakat. Itu mat silah qasirah. Maknanya mat panjang dua harakat. Wa mat asli dua harakat. Kasab iaitu ba tu bunyi adalah bunyi qalqalah kubra, bunyi kuat tapi tak sekuat bunyi yang tadi qalqalah akbar. Wa ma kasab ya, itu dia punya kaedah bagi ayat yang kedua, insya-Allah. Ada soalan tak setakat ni pada dua-dua ayat yang kita bicarakan malam ni? Saya bercadang kalau nak habiskan, tapi sebab dia ada beberapa tempat yang kita perlu perhalusi, tak panjang sikit, kita pecahkan. Yang ni ayat ketiga, 4 dan 5 kita bawa pada sesi yang akan datang, insya-Allah. Jadi malam ni baca dua ayat dah. Baca dua ayat insya-Allah. Boleh dengar ada soalan ke? Ya tadi. Yang qalqalah ayat pertama dengan ayat kedua tu, ba yang pertama tu ada fathah atain dengan yang kedua tu ba fathah saja. Jadi dia punya qalqalah tu beza macam mana? Beza dia adalah pada bunyi, kekuatan bunyi dia. Macam tadi kalau qalqalah yang ada sabdu, ada syaddah. Okey. Huruf qalqalah ada 5 tuan-tuan. Qaf, qa, ba, jim, dal. 5 huruf qalqalah ni. Kita jumpa yang ni, bila dia mati kena bunyikan secara lantunan ataupun berdentum. Contoh di sini kita sebutkan tadi tab. Okey, kalau katakan dia hanya dia hanya baris satu saja. Ya, yang ini adalah qalqalah kubra, nama dia. Maknanya bunyinya watab, itu saja. Tapi kalau dia ada sabdu, maknanya bunyinya double. Watab. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kalau yang bawah tu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab dia tidak bunyi kasab. Dia kasab yang atas wa tab. Itu beza dia. Jadi, siapa ni? Jadi maksudnya yang kalau ada sabdu itu maksudnya perkataan dua lah. Ya, macam kita tunjuk tadi lah, ada dua. Sama juga kalau perkataan al-haq. Al-haq. Dia bukan al-haq, bukan al-haq. Al-haq. Sebab dia ada sabdu. Jadi tempo sikit. ada tempo sikit. Tempo tu sebab dia ada dua huruf. Tab. Sebab kita nak raihkan dan bunyikan pada huruf yang kedua tu. Dua-dua mati. Wallahu a'lam, insya-Allah. Ya, Ali. Kita nak praktis yang ber itu kita cara kunci dia tabat. Macam kita, sebab tu dia tak melantun. Dia macam kita spring tekan tu dia melantun satu. Betul. Terima kasih. Okey. Alhamdulillah. Dia sebenarnya tak, kita macam dari sudut pelajaran Quran ni, sebab tu tuan-tuan tengok ada guru-guru ataupun ustaz-ustaz yang belajar Quran, dia guna kaedah-kaedah berbeza. Sebenarnya tujuan nak bagi kita ni je. Ada bahawa dia digunakan kaedah seringai. Dia nak buat seringai. Saya pun tengok saya buat seringai macam mana ni. Itu nama-nama yang digunakan. Tujuan dia nak bagi boleh baca Quran. Alhamdulillah ya. Jadi tak kisah yang macam sudah disebut tadi, tujuan kita adalah nak boleh sebut dengan baik, dengan betul ya kan. Mungkin memang betul kaedah tadi kita tekan tab. Gitu. Dia jangan tab. Lama. Dia terus dia tab. Dia terus spring up. Alhamdulillah. Jadi kita malam ni kita akan praktikal. InsyaAllah mungkin ada seorang atau dua orang atau lebih pun cantik. Alhamdulillah. 2 ayat saja. 2 ayat yang malam ni. InsyaAllah.
Jadi saya buka pada tuan-tuan yang memperdengarkan bacaan dan sambil-sambil kita berkongsi apa-apa yang berkaitan dengan bacaan tersebut. Silakan. Silakan. Saya cuba. Ya, silakan. Silakan. Allah, masya-Allah. Saya tumpah ya. Cuba tamu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey, dah. Di situ pada dah tu kita panjangkan sikit pada kadar dia. Kadar harakat paling kurang 4 harakat. Dan pada biu di situ dengan 2 harakat. Dengung dia. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Silakan tak? Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ya, okey, alhamdulillah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey, alhamdulillah, masya-Allah. Okey, nanti tu. Okey, alhamdulillah. Ini boleh sudah. Yang penting hari ini. Besok insya-Allah lagi cantik, lagi bagus. Insya-Allah, banyak lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. Okey, alhamdulillah. Sikit ni ya, pada dan juga untuk maklumat kita semua. Pada sebutan lahabin bi. Dia asalnya bunyinya kita kalau nak lebih jelas, ba berbaris di bawah bi. Ya, jadi baris dua pun bunyi bin. Cuba bila dia ada pengaruh masuk dengan waw di sini pada idgham al-gunnah dia akan berubah sikit lah. Jadi dia akan jadi biung. Ini kadang-kadang kita tak perasan. Dia ada sedikit bunyi condong. Biung tabbat yada abi lahabin wa tabb. Bila biung dia tidak menjadi pada sifat baris asal dia yang tepat. Lahabin wa tabb. Biu sikit dah. Jadi ayat yang pertama. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahabin wa tabb. Okey, bunyikan waktu kuat sikit. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, mungkin orang lagi kah? Dua orang lagi insya-Allah benar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi kuat-kuat dan sikit pada bunyi ba tu. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Okey. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Okey. Sama juga pada ba, pada hujung.
Dan satu lagi pada mat tadi mat jais mufasil dengan kadar 2 harakat tu. Memang dengan kadar 4 atau 5 harakat. Ma dengan kadar 4 atau 5 harakat. Dan pada hujung tu pada wa ma kasab pada besar qalqalah kuat. Ya, silakan dik. Alhamdulillah, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Okey, saya rasakan cukup lagi lah. InsyaAllah tuan-tuan, InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Dan boleh kita buat latihan nanti InsyaAllah pada ayat yang ketiga, ayat keempat dan kelima tuan-tuan. Dia tidak ada sebarang diletaklah di sana, cuma ada beberapa tempat yang saya nak tunjukkan dan nak berkongsi dengan tuan-tuan nanti. Dan kita akan ulang sikit ayat pertama kedua dan kita masuk pada ayat ketiga, empat dan lima insyaAllah ya. Jadi itu yang kita bicarakan pada malam ini. Saya buka kepada soalan tuan-tuan. Kalau ada soalan ada sebutan ya. out Pada baik. out. Okey. Jelaskan sekali. Okey, alhamdulillah. Abang ni perlu muncung sikit macam mana? Okey. Pada sebutan kita panggil pada sebutan al-nah. Okey, pada baik di sini ya, pada baik. Huruf ghain pada dia dalam kategori huruf isti'la. Okey, huruf isti'la dia ada 7, jadi huruf isti'la ada 7. Huruf qalqalah ada 5. Ada huruf isti'la ni yang juga huruf qalqalah. Okey, tapi ghain ini dia hanya di sini saja. Bukan di sini. Bukan huruf qalqalah. Masuk qalqalah ni sebab saya perhatikan ramai kita baca dengan dia bunyi ada macam berdentum sikit. Macam qalqalah, macam apa? Aghna ma aghna. Aghna itu dah jadi macam syidid. Dia hampir-hampir macam qalqalah. Jadi bunyi dia saya tunjukkan. Ma bunyi kita masih boleh ghain ni sebab ghain dia daripada halqum. Ada 6 huruf di halqum. Kita tolakkan mana lidah ni kita bunyi dia menaik sikit. Jangan kita lemparkan ni mulut. Yang tu biasanya dia akan jadi qalqalah. Tapi dia nak muncul lah. Jadi al-ghuna apa nanti? Tak muncul sangat lah. Tak muncul. Bukan ma'au. Dia akan jadi macam kita membariskan lomah pula nanti. Dia hanya menaikkan dia. Macam juga sama juga. Ada huruf-huruf yang 7 pada. Nanti kita fokus pada bincang ni. Tapi kaedah dia macam tu. Kalau kita lemparkan mulut, dia akan jatuh ke sini. Dan next kita boleh latih dalam keadaan jangan kita pastikan dia bukan bunyi dia tak bunyi tu insya-Allah. Okey. Ya. Yang dalam Fatihah tu yang akhir ayat Fatihah. Ya. Wal maghdub. Ya sama itu huruf baik. Ghairil dia bunyi kalau tentang pasal dia bunyi itu ya. Dia tak bunyi dia tak bunyi ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdub dia bukan maghrib. Dia bukan maghrib. Sebab kita dah biasa masuk ni maghrib ni. Maghrib. Kita dah duduk maghrib. 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 Dia dah jadi macam tu kan. Dia boleh
Hamzah. Iya kan? Kadang-kadang dia boleh pergi ke Hamzah. Ya, kadang-kadang mak. Jadi mak. Ghairil ma'bub ataupun jadi hamzah ataupun ain. Kadang-kadang sebab tu ghair ni dia kena tekan ataupun kita kena pastikan dia bunyi pada tempat dia. Kalau kita tak boleh sebut dengan tempat dia turun kepada ain ataupun hamzah. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Terima kasih kepada tuan-tuan atas kerjasama, atas sama-sama kita baca pada malam ini apa yang berkaitan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang dan kelemahan diri saya sebagai manusia biasa, saya mohon ampun dan kemaafan. InsyaAllah sekalian tuan-tuan, ada sebarang kekurangan cadangan boleh salurkan tuan-tuan. Kita sangat terbuka, sangat kita nak perbaiki kaedah penyampaian dan sebagainya. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan, boleh maklumkan, salurkan dan sampaikan kepada kita insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ولا تجعل حجة علينا يا أكرم الأكرمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.